الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Sidang penonton yang dihormati sekalian, kita pada episod ni ke-18 dari kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. InsyaAllah hari ini kita masuk pada ayat yang ke-77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qablu fa asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum. Qala antum syarrun makana wallahu a'lamu bima tasifun. Mereka berkata, kalau dia mencuri maka tidaklah pelik kerana sesungguhnya saudara kandungnya pernah juga mencuri dahulu. Mendengar kata-kata yang menyinggung itu, maka Yusuf pun menyembunyikan perasaannya dan tidak menyatakannya kepada mereka sambil berkata dalam hati, kamulah yang lebih buruk keadaannya dan Allah Maha mengetahui akan apa yang kamu katakan itu. Qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban shaykhan kabira fakhudh ahadana makanahu inna naraka minal muhsinin. Mereka pun merayu dengan berkata, wahai Datuk Menteri, sesungguhnya ia Bunyamin mempunyai bapa yang sudah tua lagi berpangkat. Oleh itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami memandangmu dari orang-orang yang sentiasa berbudi. Qala ma'adzallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana indah inna idzal zalimun. Yusuf berkata, kami berlindung kepada Allah daripada mengambil sesiapa pun kecuali orang yang kami dapati barang kami dalam simpanannya. Sesungguhnya jika kami mengambil orang lain, nescaya menjadilah kami orang-orang yang zalim. Falamma stai'asu minhu khalasu najiyya qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaykum mawthiqan min Allah wa min qablu ma farrattum fi Yusuf falan abrahal arda hatta ya'dhana li abi aw yahkum Allahu li wa huwa khairul hakimin. Maka apabila mereka berputus asa daripada mendapat pertolongannya, mereka pun mengasingkan diri lalu bermesyuarat tentang hal itu. Berkatalah ketua mereka saudaranya yang sulung, tidakkah kamu ketahui bahawa bapa kita telah mengambil janji dari kamu yang dibuat dengan nama Allah, dan dahulu pun kamu telah mencuaikan janji dan sumpah kamu dalam perkara menjaga keselamatan Yusuf. Oleh itu aku tidak sekali-kali akan meninggalkan negeri Mesir ini sehingga bapaku izinkan aku kembali, atau sehingga Allah menghukum bagiku untuk meninggalkan negeri ini, dan dialah hakim yang seadil-adilnya. Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Kembalilah kamu kepada bapa kamu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu Bunyamin telah mencuri dan kami tidak menjadi saksi terhadapnya melainkan dengan apa yang kami ketahui, dan kami tidaklah dapat menjaga perkara-perkara yang gaib. Was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan dikasih sekalian, episod 18 ini ayatnya agak panjang, daripada ayat 77 hingga ayat yang ke-87. Kita ambil dulu setakat mana mengizinkan, insya-Allah kita sambung lagi. Apabila Bunyamin ditahan oleh kerajaan negeri Mesir, ya,
Bila adik-beradik Nabi Yusuf juga telah melihat cupok ataupun alat sukatan milik kerajaan itu dikeluarkan daripada bekas milik Bunyamin, maka mereka telah menafikan kes pencurian itu. Sebab dia kata dia baka yang baik, dia ni orang yang mulia dan dia tidak mencuri. Lalu mereka ni tuan-tuan sekalian, mereka cuba untuk menjauhkan diri daripada tuduhan itu. Dia berkata, dia kata kalaulah Bunyamin itu mencuri, dia kata yasriq faqad saraqa akhul lahu min qablu. Kalaulah Bunyamin itu mencuri, faqad saraqa akhul lahu min qablu, sesungguhnya saudara dia iaitu Nabi Yusuf lah maksud dia ni tuan-tuan sekalian, sesungguhnya saudara dia sebelum daripada ini adalah pernah mencuri. Fahuma min aslin wahid, Yusuf dengan Bunyamin ni kata dia daripada satu keturunan, iaitu satu ibu saja. Mana baka puak-puak kami ni tuan-tuan semua, baka puak-puak kami ni tidak curi. Kami 10 orang beres. Yang mencuri ni adalah ni ahli, kalau dia curi tak boleh. Kenapa? Sebab abang dia mula pernah mencuri. Kita boleh buat kesimpulan di sini tuan-tuan sekalian. Dia kata tidak berubahnya pendirian anak-anak Nabi Yaqub, sama ada di saat mereka budak ataupun di saat mereka tua, ada satu sifat yang tidak berubah, iaitu dendam kesumat, dengki, benci kepada dua orang saudara kandung mereka, iaitu Nabi Yusuf dan juga Bunyamin. Sebab dia sadar kalaulah Bunyamin mencuri tak pelik, dia kata, sebab dia kata abang dia dahulu pernah mencuri. Maknanya tabiat dia diwarisi, tabiat abang dia diwarisi oleh adik dia. Siapa dia tuan-tuan semua? Itu Nabi Yusuf dengan Bunyamin. Dia kata ni tak pelik, kalau dia curi pun tak pelik sebab abang dia mula sudah pun mencuri. Baik. Jadi di sini tuan-tuan semua nak sebutkan bahawasanya anak-anak Nabi Yaqub ni perasaan dendam mereka kepada dua beradik ni tidak berkesudahan. Sebab itulah tuan-tuan, dendam kesumat ni benda yang payah untuk hilang daripada jiwa kita. Ya, perasaan dengki, dendam kesumat, tak puas hati, di mana sahaja tuan-tuan sekalian, dia tidak mudah untuk kita buang, ya, tak mudah untuk kita buang. Lebih baik kita cuba cara nak mengatasi dia, kita pedulikan apa yang ada dengan orang. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala pernah menegur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam masalah dakwah. Ni masalah dakwah dah. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi. Allah tak bagi pun Nabi labuhkan pandangan mata lihat kepada apa yang keseronokan yang mereka ada. Kita ni tuan-tuan, kalau malah deki dengar orang, senang saja. Jangan cuba ambil tahu apa yang ada pada orang. Ini ada kereta ke, ada rumah ke, ada kapal terbang ke, ada gapo ke, ikut dia lah tuan-tuan. Nikmat yang dia ada, itulah yang dia punya. Terpulanglah tuan-tuan yang dikasih semua, ya. Tak usah duk kata gapo lah. Hak dia ada, dia rezeki dia rezeki kita. Barulah kita ni tak deki kepada orang. Bila dia kata bahawa Yusuf ni curi, kalau Bunyamin ni curi tak belak sebab abang dia mula sudah pun mencuri, makna dia kata ada tabiat itu diwarisi. Supalah kalau mu kata Bunyamin mewarisi curi dari Nabi Yusuf, mu juga ada pangahuduh, mu dendam kepada Yusuf. Siapa bila adik dia dituduh mencuri, mu kata gapo, abang dia mula pun mencuri juga. Kata ulama, wa nisbatus sariqati ila Yusuf, nisbahkan mencuri kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam itu pada riwayat yang paling sahih seperti riwayat Ibnu Mardawaihi an Ibni Abbasin marfu'an qal saraqa Yusuf alaihi salam sanaman li jaddihi abi ummihi min zahabin wa fiddah fakassarahu wa alqahu fi at-tariq fa'ayyarahu bidzalika ikhwatuh. Dalam satu riwayat disebutkan dari Ibnu Abbas marfu'an, dia kata Nabi Yusuf pernah mencuri dalam hidup dia ni. Kata Ibnu Abbas, betul mengikut riwayatnya, Nabi Yusuf pernah mencuri. Dia mencuri satu patung milik kepada tuknya mak dia, dijaddihi abi ummihi, maknanya mak dia patut tuk dia, mak dia ayah mak dia, mana tuk dia lah.
tok dia melalui kok sebelah mak dia. Di mana tok sebelah mak ni tuan-tuan, dia ada satu patung yang dibuat daripada emas dan juga perak. Nabi Yusuf curi patung tadi, fakassarahu, dia pecah patung tu, wa alqahu fit tariq, dia peracur patung tu di tengah jalan. Fa'ayyarahu bidzalika ikhwatuhu, maka adik-beradik dia ni tuan-tuan marahlah kepada dia semua. Baik. Demikian juga riwayat Sa'id bin Jubairin an Qatadah, kana Yusuf alaihi salam qad sadiqa sanaman di jaddihi abi ummihi fakassarahu. Jadi tuan-tuan, kalau dia mencuri suatu benda ya, dia mencuri suatu benda. Benda ni pula benda yang orang kata buat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak menjadi masalah lah, sebab dia nak menegah daripada berlakunya perkara tak baik. Beginilah tuan-tuan, kalau suami ni isap rokok, tok bininya pula ambil rokok suami, bini ambil rokok suami, tahuk tanah, bubuhlah bakus apa, dia tak dosa. Sebab bila suami isap rokok, maka suami akan berdosa. Suami isap rokok, suami akan berdosa. Jadi bila dia curi rokok suami, dia tahu rokok tu tanah, dia selamat daripada dosa tadi. Bila selamat daripada dosa tu tuan-tuan semua, maka alhamdulillah lah. Jadi kita orang tina, dia boleh curi rokok tu lelaki, tahu tanah, tidak berdosa dah. Sebab rokok tu satu benda yang berdosa bagi suami isap. Orang tina kata, kalau tahu rokok suami ustaz, dia kata bukannya boleh pahala, boleh bala. Bagaimana napa ketuk lelaki, marah ketuk lelaki dan sebagainya. Rasa marahlah tuan-tuan semua ya. Ada satu ilmu psikologi orang Arab kata, dumu'ul mar'ati silahuha. Dia kata air mata wanita itulah senjata dia. Jadi kalau orang tina tok lelaki nak tapak, dia teriuk awal-awal, senang cerita, maka damailah hidup mereka. Curilah rokok suami sama-sama supaya suami tak isap rokok lagi, insya-Allah. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, bila dikatakan faqad saraqa akhul lahu min qablu fa asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum, fa asarraha, maka Yusuf menyembunyikan rasa marah dia tu, sebab katakan dia sebenarnya cuma puak ni tak kenal itu Yusuf. Maka fa asarraha, maka Yusuf pun tuan-tuan sekalian menyembunyikan rasa marah dia, rasa dendam dia, fi nafsihi, dalam jiwa dia. Fa asarraha Yusufu fi nafsi, dia menyembunyikan rasa dia kata kat aku ni curi dah. Kalau kita nampak merah ni, tapi Nabi Yusuf ni bijak, fa akhfa fi nafsihi maqalatahum hadhi, dia menyembunyikan rasa dengan ucapan itu, hati dia terguris, maka dia menyembunyikan rasa marah dia. Walam yubdiha lahum, dan Nabi Yusuf ni tidak menzahirkan apa yang ada dalam diri dia. Nabi Yusuf dia tak reti, dia tidak zahirkan apa yang ada dalam diri mereka, diri dia tak reti. Gitulah tuan-tuan semua. Sebab dia seorang yang bijak, dia tidak menunjukkan apa-apa respon pun kepada perkara itu. Maknanya pengakuan yang dibuat oleh adik-beradik dia mengatakan Yusuf pernah mencuri, Nabi Yusuf tidak balas dengan kejahatan. Nabi Yusuf tak balas kejahatan, bahkan Nabi Yusuf memendamkan perasaan itu dalam jiwa dia. Ini di antara kemuliaan akhlak, di mana Nabi Yusuf dia boleh bersabar ya, dia boleh bersabar di atas apa yang berlaku. Dia tidak kata gaduh nak marah gapo dak, dia tengok dulu tuan-tuan semua. Dah kalau kita gak ngeli pala lah, kalau kita tak habis-habis dan dah aku ni berpisah dengan adik-beradik aku ni sudah tahun, puluhan tahun aku berpisah. Dari kecil dijual oleh adik-beradik. Mereka tahu aku dalam telaga, mereka menjual aku, pisah aku dengan kesayanganku mak ayah aku. Berantaulah pula aku pergi ke negeri Mesir, hidup di sana, masuk pula penjara, bertemu daripada aku budak sampailah aku menjadi menteri pun mereka masih menyebut-nyebut akan keburukan yang mereka dakwa itu. Makna dendam kesumak ni tuan-tuan, puluhan tahun tidak akan hilang. Itu anda sebut penyakit yang paling bahaya yang maka tu iaitu penyakit dendam kesumak. Inilah tuan-tuan
tuan-tuan yang paling bahaya. Jadi kita kena cuba jauhkan diri kita ya daripada penyakit dendam kesumat yang tidak bagus ini. Wak gapo kita mikir masalah orang. Bila kita dendam dengan orang, kita mikir masalah orang, wak sakit otak. Ikut dia lah tuan-tuan. Orang nak kata gapo kita wak tak reti. Hamba punya pengalaman hamba mudah saja. Dalam kerjaya kehidupan hamba ni, ada satu kali orang mari dia kata, "Ustaz, ada seseorang nak marah kau Ustaz." Hamba kata, "Baguslah, terpulang ke dia nak marah pun." Dia kata hamba, "Ustaz nak tahu tak apa benda, apa sebab dia marah kau Ustaz?" Hamba kata, "Setakat awak royak dia nak marah sudahlah. Ada pun sebab dia saya tak nak tahu." Kemudian tak puas hati lagi. 3 kali dia mari jumpa hamba. Hamba kata tak apalah, sebab dia marah terpulang kepada dia lah. Tapi hamba jumpa dengan orang yang dia maksudkan itu, hamba buat macam biasa, "Assalamualaikum, apa khabar, sihat ke?" Supaya sekala. Akhir tu waktu dia bengong dengan gitu ya. Kita buat tak reti sudahlah. Hidup kita ni kalau kita ambil peduli belakang tuan-tuan, kita bengong kelu dengan begitu ya. Kita nak pergi seberai padan, nak pergi seberai alik sana, mestilah lu kot tengah padan. Bila tengah padan mesti ada kemucu. Kaedah dia mudah saja. Tuan-tuan lalu kot tengah padan, ada kemucu sikit sebanyak, jangan berhenti buat. Kalau tuan-tuan berhenti sapu kemucu tengah jalan, tak akan sampai ke seberai padan tu. Tuan-tuan belah-belah buat kemucu. Belah-belah buat kemucu. InsyaAllah akan sampai. Orang yang berfikir besar, wawasan dia besar, dia tak sempat nak berfikir nak ambil benda-benda khotih. Dia tak mikir betul-betul benda-benda hak khotih, benda-benda hakir, benda-benda khafih, benda-benda yang tak ada hijau, tak ada betul-betul semua. Kita tak mikir apa vision kita, apa wawasan kita. Kami sebagai pendakwah lah lebih kurang, kerja kita memahamkan rakyat dengan Al-Quran, memahamkan rakyat dengan agama. Benda kecil-kecil orang duk balas hari tengah hari, terpulanglah kepada demo semua. Kita tak kisah pun tuan-tuan apa orang nak kata pada kita, label pada kita, kita tak kisah. Yang penting kita menyampaikan seruan agama Allah Subhanahu wa taala mengikut acuan Al-Quran dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, hidup kita ni kena ada satu, orang panggil apa ni, wawasan yang besar. Bila kita ada wawasan, kita tak mikir benda-benda kecil. Hidup kita kena berjiwa besar. Walaupun kita orang miskin, kita berfikir cara besar. Saya ingat satu pengalaman nak kongsi dengan tuan-tuan sekalian. Sebelum daripada tim kami memulakan pembinaan Masjid Anugerah di Bukit Kecil. Pada masa tu AJK Masjid mari ziarah saya sebagai qadi jajahan Tanah Merah. Mereka mari bertemu saya, dan saya dalam pertemuan yang pertama saya kata pada mereka, saya kata mula-mula dia hantar wakil mari, kemudian mari buat pertemuan yang kedua. Saya kata, tuan-tuan, masjid tuan-tuan tu sudah lama, sudah agak lama lah, dari tahun 1960-an sampailah masa tu tahun 2016. Umur masjid pun lebih kurang dekat 50 tahun. Modelnya lama, binaan dia rendah, panas, tak sesuai lah saya kata. Tuan-tuan, dia kata, "Kamu patu nak buat macam mana Ustaz? Kami orang kampung bukan duit ada." Saya kata mudah saja, buat model masjid impian. Kita lukis satu plan masjid. Kalau aku ada duit, ini yang aku nak buat. Ini yang aku nak buat. Ditakdirkan Allah, kita pun memasanglah impian. Saya suruh dia buat, dan saya sendiri, saya kata tak apalah, saya tolong saudara. Akhirnya pada suatu hari saya sedang buat satu masjid iktikaf di kampung Pakal Manak Belimbing dekat dengan rumah saya. Saya buat masjid tu iktikaf. Saya rombak masjid Surah Lama, saya buat satu masjid. Kurang lebih habis dekat 500,000. Saya minta dengan satu orang sahabat. Saya kata, "Ustaz," saya kata, "boleh tak tolong bayar besi?" Ni sahabat saya lah. Dia sama ada masalah, tolong telefon dia. Abang kata, "Tolong bayar besi boleh ke?" "Berapa besi?" "Lebih kurang RM7,000. Dia kata, "Hamba Ustaz sekejap." Dia pun telefon ke mak dia. Dia telefon ke mak dia kata gini, dia kata, "Wayak kau Ustaz, bekas kat besi tu, semua masjid sebuah tu, dia nak bayar belaka." Abang kata, "Jangan. Sebab abang sudah ada orang tu nak bagi gani semua. Tak boleh. Kalau nak buat juga masjid, abang bagi yang lain." Lalu niat masang impian masjid di Bukit Kecil tu tuan-tuan, abang terjemahkan niat orang nak sebutin masjid ni kepada masjid itu. Akhirnya kampung tu tuan-tuan mendapat rahmat lah,
masjid yang kita buat dengan sumbangan daripada makcik tadi, tuan-tuan sekalian, alhamdulillah, alhamdulillah, kita telah buat pembinaan yang orang kata agak comel lah. Bila orang pergi tengok, dia kata apa, kenapa masjid ni duduk di sini bukan duduk di tepi jalan besar. Memang tuan-tuan, kita buat masjid tu semua habis 2 juta lebih ya. Sumbangan orang perseorangan begitu banyaklah tuan-tuan sekalian, hampir 2 juta dia sumbang, dan yang baki lagi adalah pembinaan dulu dengan duit orang ramai. Nak sebutkan di sini tuan-tuan dikasih sekalian bahawa hidup kita ni kena pasang impian yang besar. Kata Nabi Yusuf, dia tengok orasan dia nak baik adik-beradik dia, nak jumpa dengan ayah dia, nak beri kesenangan kepada mereka. Tuduhan yang dibuat oleh adik-beradik dia, dia sembunyikan dalam hati dia. Lepas tu tuan-tuan sekalian, kita jangan duk fikir apa tuan-tuan. Kita fikir wawasan kita. Wawasan kita. Hamba dalam hidup hamba berfikir, alhamdulillah, setakat ni hamba berjaya usahakan pembinaan 8 buah masjid. Alhamdulillah, insya-Allah ada satu lagi permintaan. Mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah untuk masjid yang ke-9. Kita fikir hidup kita benda besar. Tak usah fikirlah benda-benda khoteh-khoteh. Mu nak kata gapo tu cerita lain tuan-tuan. Orang ni tuan-tuan dia mencari buruk, tapi kita kena fikir sejarah Nabi Yusuf ni. Dia fikir soal negara, dia fikir soal nak jumpa dengan ayah dia yang besar. Mulut-mulut adik-beradik dia ni tuan-tuan, dia pendamkan rasa. Fa asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum. Tuan-tuan, mudah saja. Ambil sifir, berfikir benda besar, yang kecil itu benda biasa. Mencari keredaan Allah yang lain tu adalah benda biasa. Itulah yang dapat kita belajar daripada ayat perkataan wa fa asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum. Bahkan Yusuf ni, Nabi Yusuf, dia maafkan akan kesalahan adik-beradik dia, kekurangan adik-beradik dia. Saya nak ajar saudara-saudari sekalian, kita mesti berjiwa besar. Kita buat suatu benda, alhamdulillah. Saya cubalah dalam hidup saya sekadar kemampuan saya buat kelas Al-Quran secara percuma. Saya tengok banyak orang buka qiraati, tak berbayar, ngaji 2 kali seminggu, yang ni buka yang tu, ni buka yang ni, semuanya berbayar. Saya tengok, Masya Allah, tidak adakah satu jalan yang lain untuk berkhidmat kepada kitab Allah. Lalu saya cuba buat satu program. Saya buat program saya Raudhah Al-Quran, di mana saya cari guru-guru Al-Quran. Saya buka peluang kepada orang untuk belajar secara percuma, dan saya cari duit untuk bayar gaji. Saya cari penyumbang-penyumbang. Mari kita share dalam kelas Al-Quran. Saya buat lebih kurang 6 tahun yang lepas. Sampai kali ini, alhamdulillah, musim PKP pun kami tak berhenti. Kami guna sistem online. Mereka terus belajar. Hari ini kami ada hampir dekat dengan lebih kurang dalam dekat 200 orang musim PKP. Musim biasa dekat 500 orang baru ni. Kita sibuk berfikir benda macam ni. Bila kita mikir benda besar, dan bila kita jumpa kes orang miskin, kita pergi tengok tackle kes orang miskin. Sekadar mana kemampuan kita. Jadi tuan-tuan, kena wawasan kita berfikir ni kena besar. Tuan-tuan ada duit, cuba berfikir benda besar apa kita boleh buat dalam hidup kita. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Barulah kita boleh berjaya. Ini kisah yang dibuat, yang Allah Ta'ala papai dalam Al-Quran. Kisah Nabi Yusuf, manusia berjiwa besar, memikirkan perkara lebih besar, dan dengan tidak menghiraukan perkara yang remeh-temeh, benda-benda yang kecil-kecil. Orang tak bagi sudah tuan-tuan, ada hikmat di sebalik sesuatu kejadian. Alhamdulillah. Dan tuan-tuan yakinlah, bila kita buat kerja kebajikan, bila kita buat benda-benda kebajikan ni tuan-tuan semua, ya, benda-benda kebajikan yang seperti ni tuan-tuan, tak payah fikirlah. Allah Ta'ala akan buka pintu rezeki. Tak? Saya buat kerja khadam kepada Al-Quran kurang lebih 6 tahun tuan-tuan. Alhamdulillah, tak pernah tala apa kita punya gaji, kita punya allowance. Ada saja hamba-hamba Allah yang masuk dalam tabung Al-Quran kita tu share supaya mereka dapat jariah untuk mak dan juga untuk ayah mereka. Ni tuan-tuan sekalian, maknanya nak sebutkan di sini bahawa hidup kita ni jangan diambil kira benda remeh-temeh. Berfikir yang besar, wawasan yang besar untuk mencapai satu matlamat yang besar. Yang kecil, fa asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum qala antum syarrum makana. Yakni Nabi Yusuf berkata dalam jiwa dia. Dia sebut juga tuan-tuan semua. Dia berkata dalam jiwa dia. Dia tak sebut tu bit luar. Qala antum syarrum makanan. Dia kata apa? Dia kata antum syarrum makanan. Kamu ni lebih jahat
lebih teruk daripada kami. Antum syarrum makanan wa manzilatan mimman tattahimunahu bis-sariqah. Yakni kamu ni, kata Nabi Yusuf, dalam hati dia ni, dia berkata dalam hati dia kata mu ni lebih teruk kedudukan, lebih teruk ketinggian kedudukan kamu, keadaan kamu daripada orang yang kamu tuduh dia mencuri. Sebab dia kata kamu telah curi daripada bapa kamu, adik-beradik kamu, ambil mu tipu gi tahuk, wa tarahtumuhum fil bi'ri, mu tahuk gi dalam telaga, mu nak buai dia. Aku, dia kata, curi berhala tu, aku tahuk lain tu sebab benda tu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tuan-tuan, jahat tidak kehabisan. Hamba tengok orang ni bila jahat, kata Sufyan Ats-Tsuri rahimahullah, dia kata gini tuan-tuan. Dia kata la rahata li hasudin. Dia kata orang yang berdeki ni tuan-tuan tidak jumpa dengan rehat. Rasa dah usilah. Siapa dia deki dengan orang, la rahata li hasudin. Sufyan Ats-Tsuri dia bertemu dengan Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ya Ja'far, izni, nasihatkan aku. Lalu Ja'far berkata kepada Sufyan Ats-Tsuri, ya Sufyan, dia kata, la rahata li hasudin, tidak akan berjumpa rehat mana-mana orang yang berdengki. Maksud dah usilah. Orang yang dengki tak jumpa rehat. Wala su'dud li sayyi'il khuluq. Ingat tuan-tuan dalam hidup kita ni. La rahata li hasudin. La rahata, tidak ada apa-apa kerehatan li hasudin bagi orang yang banyak dengki. Hasud maknanya orang yang hidup dia ni tuan-tuan semua, apa dia ni, banyak dengki. La rahata li hasudin wala su'dud li sayyi'il khuluq, dan tidak ada contoh pimpinan kepada orang yang buruk perangai. Mana-mana orang yang jahat perangai, orang buruk perangai, orang ni tuan-tuan, orang tidak contohi dia. Hidup dia menderita sepanjang hayat sebab dia dengki dengan orang. Baik. Qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban syaikhan kabira fakhudh ahadana makanah inna naraka minal muhsinin. Mereka pun menyeru, merayu dengan berkata, wahai Datuk Menteri, sesungguhnya ia Bunyamin mempunyai bapa yang sudah tua lagi berpangkat. Oleh itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami memandangmu dari orang-orang yang sentiasa berbudi. Baik tuan-tuan yang dikasihi sekalian, lalu mereka buat rayuan lah, istaqtafu, dia minta berlembut, minta syafaat dia supaya diringankan hukuman. Asalnya Bunyamin kena duduk di negeri Mesir. Dengan minta dengan mereka ini supaya ringankan hukuman, memandangkan kepada keadaan ayah mereka, yakni Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam sudah berada di hujung usianya. Lagipun ayah kami pasti akan bersedih. Tapi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dia tidak suka nak mengambil ganti. Kalau mengambil ganti, dia kata bahawa ini satu kezaliman. Qalu ya ayyuhal aziz, mereka berkata, wahai al-aziz, pembesar negeri Mesir maksud dia, inna lahu aban syaikhan kabiran, dia mempunyai seorang ayah yang tua yang bergantung dengannya. Fahuwa yuhibbuhu hubban syadidan, dia amat kasih kepada anak ini, hubban syadidan, kasih yang begitu hebat. Dia kata, wahai Datuk Menteri, sialah kepada dia sebab dia ada seorang ayah yang tua. Ayah dia pula, saya telajak kepada dia. Nabi Yusuf tahu dah, memang ayah dia tua pun. Dan dia ni ingat semua kepada anak dia yang sudah hilang itu. Inna lahu aban syaikhan kabiran. Kabiran tuan-tuan semua, kabirul qadari wal maqam. Dia ni seorang ayah yang sudah tua, tapi dia besar kedudukan, dia tinggi kedudukan yang boleh diberi perhatian. Tolonglah, dia kata, ayah dia pula orang sahulah di negeri dia tu. Oleh yang demikian, fakhudh ahadana makanahu, ambillah seorang dari kami ganti dia. Ambillah kami seorang ni ganti dia. Inna naraka minal muhsinin, kami tengok kamu ni, dia kata, orang yang baik-baik. Sebab kamu telah memberi makanan kepada kami, kamu telah menjadikan kami sebagai tetamu kamu
kamu orang yang begitu adil, orang yang cakna kepada rakyat, orang yang menerima kebaikan. Oh, puji tegak tuan-tuan semua sampai gitu melalu lah. Inna naraka minal muhsinin, dan kami lihat kamu di kalangan orang-orang yang baik-baik. Di kalangan orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang juruh. Inna naraka minal muhsini. Ni tuan-tuan yang dikasih sekalian, namun nak sebutkan bahawasanya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dirayu oleh saudara-saudara dia. Tapi apa pendirian dia? Dia ada prinsip dia, tuan-tuan sekalian. Kalau nak ambil orang lain, maka dia ni melakukan kezaliman lah, sebab orang lain tak bersalah. Kita hukum orang ni ikut siapa dia bersalah. Kalau awak bersalah, awak lah. Kenapa kita nak pilih orang lain yang dia kena hukum? Qala ma'adzallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu inna idzal zalimun. Yusuf berkata, kami berlindung kepada Allah daripada mengambil sesiapa pun kecuali orang yang kami dapati barang kami dalam simpanannya. Sesungguhnya jika kami mengambil orang lain, nescaya menjadilah kami orang-orang yang zalim. Nabi Yusuf kata, ma'adzallah, aku minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada aku nak mengambil orang lain. Kecuali kami akan ambil ialah orang yang kami jumpa-jumpa tu. Dialah curi. Bila dia curi, dialah tanggung, tuan-tuan semua. Bila dia curi, dialah tanggung, ya. Dia curi, dia tanggung. Dia curi, dia tanggung. Kama qultum wa taraftum, seperti mana kamu kata dan kamu iktiraf itu. Jadi kalau dia curi, dialah tanggung. Dialah ambilnya. Baik. Kita ni tuan-tuan, orang lain tak tanggung dosa orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Ingat malik tak? Ada orang boleh tanggung kesalahan orang lain, dosa orang lain. Tak, muak salah, mung lah yang tanggungnya. Qala ma'adzallahi an na'khudha illa mawajadna mata'ana indahu inna idzal zalimun. Kalau kami ambil juga, dia kata, maka kami telah melakukan kezaliman. Baik. Falamma stai'asu minhu khalasu najiyya. Lepas tu tuan-tuan sekalian, adik-beradik Nabi Yusuf ni, anak-anak Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam, mereka mula berfikir, nak buat macam mana? Kita semua ni mari kita ambil perjanjian. Perjanjian dengan ayahanda kita menggunakan nama Allah, bahawa kita tidak akan buat jahat, kita tidak akan buat khianat kepada Bunyamin seperti mana kita buat kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Apa respon daripada adik-beradik Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam? InsyaAllah responnya tuan-tuan sekalian, kita akan sambung pelajaran kita ni pada esok hari. Kita berhenti tengok sedap ni, tuan-tuan dia tanya esok lagu mana pula adik-beradik dia? Lagu mana pula adik-beradik dia? Jadi tuan-tuan dikasih sekalian, sebelum daripada nak tutup kuliah ni, nak baca satu hadis renungan ke tuan-tuan sekalian. Jumpa satu hadis sesuai dengan isu semasa. Hadis berbunyi begini. Kalau siapa dia boleh kerak video ni, boleh kerak lah. Boleh kerak video ni, boleh edarkan insya-Allah. Akhir kuliah saya nak sebut hadis ni. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita bahawa manusia yang paling dibenci di sisi Allah Ta'ala di kalangan umat Islam ada tiga. Dia orang Islam tapi Tuhan paling benci kepada mereka. Ada tiga kumpulan. Kalau kita terlibat tuan-tuan semua tiga kumpulan ini, kita kena minta ampun pada Allah, istighfar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama, mulhidun fil harami. Maksudnya ialah orang yang melakukan kezaliman, orang yang melakukan kesalahan, orang yang melakukan maksiat, orang yang buat kesalahan-kesalahan yang besar di negeri Al-Haram. Maksud tuan-tuan sekalian, dia ni buat kesalahan-kesalahan pada benda-benda yang besar.
Yang kedua, tuan-tuan sekalian, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia kata yang keduanya ialah wa mubtarin fil islami sunnatal jahiliyah. Maksudnya ialah segala budaya, segala amalan yang dihapuskan oleh Islam, dan Islam telah perintahkan tinggal benda ni, benda jahiliah ni tinggal benda jahiliah ni. Tiba-tiba dia nak menghidupkannya kembali. Huwa ihdatsahu wa isya'atahu. Dia nak menghidupkan kembali benda-benda jahiliah macam ni. Maka tuan-tuan, dia ni adalah melaku benda termasuk golongan yang paling dibenci oleh Allah. Mandi di bulan Safar ni tuan-tuan, amalan jahiliah yang menyatakan Safar membawa sial, amalan jahiliah yang dihapuskan oleh Islam. Nabi telah sebut wala safara. Walaupun bulan Safar tidak ada siam ajalnya, kita nak menghidupkan kembali mandi tolak bala di bulan Safar dan sebagainya tuan-tuan. Ini amalan jahiliah. Kalau kita nak hidupkan benda ni balik yang dihapuskan oleh Islam, masuk kita dalam hadis ini, wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah. Dan yang ketiga ialah orang yang berusaha bersungguh-sungguh untuk menumpahkan darah umat Islam dengan cara yang tidak betul, walaupun dia orang Islam, ahlul ma'asi, dan mereka ini golongan yang paling dibenci oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, termasuk saya, daripada terlibat dengan tiga golongan ini. Kalaulah kita ada buatlah perkara-perkara sedemikian, bermunajatlah kita kepada Allah, mohonlah keampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah selamatkan kita semua daripada hal-hal yang sedemikian, insya-Allah. Bertemu lagi pada malam nanti dan juga pada pagi esok di Raudhah Ilmu bersama saya, Ustaz Saibun bin Ismail. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.